Indah bersinar sang mentari, menjelma cahaya di balik kekisi. Hemawati nama diberi, kini tampil di pesada resensi. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Hemawati, anak perempuan Wijaya Kumaran, pelajar tingkatan 4 dari SMK Seri Tualang IB World School, ingin berkongsi tentang novel kegemaran saya iaitu Chot. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan serangkap pantun. Cantik sungguh sinar mentari, sinarnya terang menyuluh bonda. Bacalah buku setiap hari agar bertambah ilmu di dada. Kata Felix Sau, ilmu itu ada di mana-mana. Pengetahuan di mana-mana tersebar kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Chot merupakan novel tingkatan 3 karya Azizi bin Abdullah. Beliau telah menghasilkan 200 cerpen dan 30 buah novel, termasuklah novel Chot. Novel Chot merupakan adaptasi daripada novel Beruk yang telah memenangi Hadiah Sastera Perdana pada tahun 2010 dan 2011 kategori novel kanak-kanak. Novel ini mempunyai muka surat sebanyak 206 dan mengandungi 20 bab. Tema utama novel Chot ialah kasih sayang sesama makhluk ciptaan Tuhan. Hal ini digambarkan melalui watak Alias yang menyayangi ibunya yang lumpuh, kasih sayang antara Chot dengan Alias, dan kasih sayang Som yang merupakan kawan baik kepada Alias. Keindahan moral disulami dalam jiwa watak-watak yang utama. Alias, yang cekal, tabah dan berdikari. Ibu Alias, yang redha akan keadaan dirinya yang lumpuh. Som yang prihatin dan Cikgu Sunan yang akhirnya bermuhasabah diri. Novel ini mengisahkan tentang Alias, murid tahun 5 yang meniti arus kehidupan bersama ibunya yang lumpuh. Alias bergantung hidup dengan mengambil upah memetik buah kelapa melalui Chot, beruk peninggalan arwah bapanya. Apabila Chot hilang pada suatu pagi, Alias telah terlewat hadir ke sekolah kerana mencari Chot. Guru kelasnya, Cikgu Sunan, sungguh marah terhadapnya. Bermulalah rentetan dugaan yang dialami oleh Alias. Cikgu Sunan menengkingnya sehingga dia terkejut, lalu terjatuh. Telinga Alias terkena pada bucu meja murid. Ekoran peristiwa itu, Alias tidak pergi ke sekolah selama beberapa minggu. Akibatnya, Cikgu Sunan ambil keputusan untuk pergi ke rumah Alias dengan bantuan Som, iaitu rakan Alias. Namun, kedatangan Cikgu Sunan tidak disenangi oleh Chot. Beruk itu sangat marah akan Cikgu Sunan. Chot melompat dan meloncat kuat sehingga rantai di lehernya terputus. Chot menerkam lalu menggigit lengan Cikgu Sunan. Akhirnya, Alias mengambil lembing berkarat yang berada di bawah rumah lalu merodok mata lembing itu ke perut Chot. Chot mati di tangan Alias. Cikgu Sunan berasa bersalah dengan Alias. Cikgu Sunan berjanji akan membiayai pendidikan Alias sehingga ke universiti. Antara pengajaran yang saya dapat melalui cerita ini adalah, yang pertama, kita mestilah menjadi anak yang bertanggungjawab terhadap ibu dan bapa. Contohnya, setelah balik dari sekolah, Alias terus ke dapur untuk memasak kerana bimbang akan ibunya yang belum makan. Alias juga mengambil upah memetik buah kelapa bagi mencari duit untuk membelikan barang dapur dan ubat batuk ibunya. Pengajaran yang kedua, kita hendaklah ikhlas dan jujur dalam persahabatan. Sebagai bukti, Som ikhlas berkawan dengan Alias walaupun sering menjadi bahan ejekan oleh rakan-rakan sekelasnya. Pengajaran yang ketiga, kita seharusnya tidak menyimpan perasaan dendam dalam diri. Sebagai contoh, Alias tidak pernah berdendam dengan Cikgu Sunan walaupun telinganya bengkak dan bernanah akibat terkena bucu meja selepas dimarahi oleh Cikgu Sunan. Alias menghulurkan tangan untuk bersalaman dengan Cikgu Sunan semasa cikgunya itu datang ke rumah. Dan yang keempat, kita perlulah sedar dan insaf akan kesilapan yang telah dilakukan. Sebagai contoh dalam novel ini,
Selepas Cikgu Sunan datang ke rumah Alias dan melihat sendiri kehidupan Alias, Cikgu Sunan berasa menyesal dan sedar akan kesilapannya yang telah memarahi Alias dan tidak mengambil berat perihal anak muridnya itu. Sampai di sini saja perkongsian saya pada hari ini. Ingat, seperti mana Alias sayangi beruknya, juga ibunya dan masyarakat di sekelilingnya, kita juga haruslah sayangi diri, keluarga dan insan lain di sekitar kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.